Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang vektor. Okay, vektor ni bab 4. Okay, so kita kena tahu apa itu vektor. Okay, vektor ni adalah satu kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Okay, magnitude ni nilai lah. Nilai jarak. Okay, seperti vektor ni contohnya kelajuan, daya, sesaran dan lain-lain. Okay, vektor boleh diwakili. Okay, maksudnya boleh ditulis dengan contoh, vektor AB. Ada anak panah ni, huruf besar atau A ombak ni. Okey, contoh vektor cikgu Vektor cikgu garisan ni lah. AB. Okey, AB. So, AB ni A ombak. Contoh vektor dia. Jadi kita boleh tulis dia vektor AB okey sama dengan A ombak ni Okey, so contoh. Okey, ni quick test. Kejap je. Contoh yang ni. Ini arah dia kan. Ni arah, ni titik dia. Okey, so vektor ni vektor FE ke EF. Okey, so kita tengok anak panah dia. Daripada sini ke sana. Jadi vektor EF. Vektor EF. Okey, so vektor EF ni apa? C ombak. C ombak. Okey. So vektor yang ni pula PQ. Daripada P ke Q kan anak panah dia. Okey, kalau QP dia anak panah macam ni pula terbalik. So sekarang ni vektor PQ. So tulis dia PQ ada anak panah kat atas. So vektor PQ adalah G ombak. Okey. Okey, baik. Seterusnya adalah vektor sama. Okey, apa tu vektor sama? Vektor sama ni kalau vektor-vektor tu dianggap sama kalau dua vektor tu mempunyai sama magnitude dan juga sama arah. Contohnya, okey. Ni semua ni ada banyak vektor. Okey, vektor MN, vektor A, vektor C, vektor B, vektor EF, vektor dan sebagainya lah. Okey, baik. So, sekarang kita cari yang mana vektor yang mempunyai vektor yang sama. Jadi, kalau kita nak kata dia vektor sama, dia mesti adalah sama magnitude dan juga sama arah. Pertama sekali kita tengok. Sama magnitude ni maksudnya sama jarak dia lah. Okay, kita nak nilai dia. Okey, contoh. Cikgu tengok yang MN. Vektor MN Vektor MN. Kita kira dia punya magnitude. Okey. Kita tengok lajur dengan baris dia lah. Okey, so X dia. Dekat X dia 2, 4, 6. Y dia tak ada lah So, 2, 4, 6. 6 unit MN. Arah dia ke kanan. So, kita tengok mana yang 6 unit dan juga arah dia ke kanan. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, tengok CD ni lebih kurang sama. 2, 4, 6. Arah pun ke kanan. Unit dia sama. Maksudnya, magnitude dia sama iaitu 6 unit. Dan arah dia pun sama ke kanan. Maka, vektor MN sama dengan vektor CD. Okey. Contoh lain. Tengok yang ni pula. Okey. Cikgu tengok vektor B. Ni vektor B yang ni. Okey, tengok. Unit X dia ada berapa? X dia 1, 2, 3, 4 unit. X, Y dia 2 unit. 1, 2. So, X 4, Y 2. Okey, so kita tengok yang mana yang X 4, Y 2 juga. Kalau kita tengok E ni lah lebih kurang sama. Kita check. Betul tak? X dia berapa unit? 2, 4. Y dia berapa unit? 2. So, arah dia ke atas. Yang ni pun arah dia ke atas. Maka sama. Maka vektor B samalah dengan vektor E. Inilah contoh vektor sama. So, seterusnya adalah vektor negatif. Vektor negatif ni kita tengok dia kalau dia arah dia berbeza. Awak tengok Okay, so ni vektor XY kan. Arah dia ke sana. Okay, ni vektor XY. So, yang ni pula vektor dia arah ke sana. YX. Magnitude dia sama tapi arah dia berbeza. Jadi, nak samakan dia tu vektor XY ni, negatif XY sama dengan YX. Kita negatifkan XY ni, dia akan jadi arah dia YX. Maksudnya kalau kita negatifkan XY ni, maknanya arah dia daripada sini, dia boleh jadi pergi ke sana. Jadi samalah. Dia akan jadi YX, sama dengan YX. Okay. So, tu dia punya clue. Contoh lah, kita kena tunjuk contoh. Okay. So, okay, kita tengok kat sini. Okay. Dia kata, tentukan vektor-vektor negatif seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut. Okay. So, kalau kita tengok vektor mana yang negatif.
kepada yang mana. Gitulah maksudnya. So, mula-mula kita tengok dulu magnitude yang sama. Magnitude yang sama. Okey, kalau kita perasan kat sini, kalau cikgu perasan, cikgu dah nampak dah. A dengan ST ni magnitude dia sama. Sebab apa? X dia 1, 2 unit. Y dia 1, 2, 3, 4. Kalau yang TS ni pun sama. X dia 1, 2. Y dia 1, 2, 3, 4. Jadi, A ni, vektor A ni dengan vektor ST ni adalah magnitude dia sama. Cuma arah dia berbeza. Yang ni ke atas, yang ni ke bawah. So, vektor A ombak, negatif A ombak sama juga dengan vektor ST. Gitu. Okay. Alright, seterusnya tentang magnitude vektor. Macam mana kita nak kira magnitude? Okey, magnitude bagi sesuatu vektor. Okey, magnitude suatu vektor ni ditentukan dengan cari panjang suatu garisan yang diwakili oleh vektor itu. Okey, ni simbol magnitude ada modulus. Okey, ni simbol magnitude ni modulus. AB anak panah ni vektor kan? Maksudnya dia nak suruh ni adalah maksudnya magnitude vektor AB. Okey. So, ni lah kita punya vektor AB. Okey. Okay, so dia suruh kita cari magnitude. Nak cari magnitude guna rumus jarak. Okey, rumus jarak adalah punca kuasa 2 X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, so nak cari magnitude-nya adalah, okey, katakanlah vektor A ni dia punya X ada 4 unit 4 unit. Okey, B ni 3 unit. Okey, so masuk saja formula punca kuasa X kuasa 2 4 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 3 kuasa 2. So, punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 jawapannya adalah 5. Okey, macam tu je nak cari magnitude. Formula ada diberi. Okey. Baik, yang seterusnya adalah hasil darab vektor dengan skala. Skala ni constant lah. Okey, skala constant. Constant value lah. Baik. Apabila sesuatu vektor ni, vektor A, okey, didarab dengan skala. Skala ni apa-apa nombor lah maksudnya. K. Hasilnya adalah KA. Okey. So, magnitude vektor KA adalah K kali magnitude vektor A tu. Maksudnya, okey, tak mentik ke contoh. Okey, nombor 3. Vektor A dan vektor KA ni mempunyai arah yang sama. Okey, kalau nilai K ni positif, maksudnya arah dia sama. Kalau nilai K ni negatif, maka arah dia bertentangan lah. Okey, contoh. Okey, tengok contoh cikgu buat kat sini. Okey, ni vektor A. Okey, ni vektor A. Berapa unit dia? 2, 4. Arah dia ke mana? Arah dia ke kanan. Okey, so kita tengok vektor dia suruh cari vektor A, AB. Vektor AB 2, 4, 6, 8. Vektor A tadi berapa unit? 4 unit kan? Okey, so vektor AB ni 2, 4, 6, 8. Maksudnya vektor AB ni 2 kali vektor A. Arah sama tak? Sama. Maka dia adalah vektor A, vektor AB adalah 2A. Okey. Seterusnya kita tengok vektor CD. Tengok dulu magnitude dia. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 berbanding dengan vektor A tadi 4, bermakna dia adalah 3 kali ganda daripada vektor A. Kemudian kita tengok arah dia. Yang ni vektor A arah ke kanan. Vektor CD daripada bukan vektor CD, DC. Okey. So, ini salah DC. Okey, so vektor DC adalah bila arah bertentangan dia negatif. Berapa kali ganda tadi? 3. Macam tu. Okey. Seterusnya hasil tambah dan hasil tolak vektor-vektor. So, hasil tambah vektor-vektor yang tak selari boleh diperolehi dengan menggunakan hukum segi 3. Okey, hukum segi 3 ni, okey, contoh RQ. Kita kena tengok RQ. Lepas tu daripada RQ, Q pergi ke P. Jadi, dekat mana vektor paduan dia? Vektor paduan dia daripada mula ke akhir. Mula pada R kan? Akhir dengan P kan? So, vektor paduan dia daripada R ke P. Anak panah dia. Maka, sini, vektor ini, inilah vektor paduan dia. Maksudnya, vektor RQ tambah
QP. So, RQ tambah QP, RQ tambah QP. A tambah B lah maksudnya. A tambah B. Okay. So, ni vektor paduan dia. Vektor A tambah B. Okay. Ataupun RQ tambah QP. Seterusnya, kalau hukum segi 4 selari. Okay. Hukum segi 4 selari, kita kena tahulah. Yang ni samalah dengan yang kat sini. Sisi yang ni. Sisi yang ni sama dengan sisi yang ni. Maksudnya kalau sini B jugalah. Yang ni A, maka sini pun A jugalah. Arah pun macam gitulah. Kalau yang ni ke atas, ni ke atas. Yang ni ke kiri, yang ni ke kiri. Jadi vektor paduan dia adalah ke sana. Kita panggil dia punya vektor paduan dia kita panggil perpenjuru. Okey, maka sinilah vektor paduan dia. Ni ke sana, ke sana. Okay, ke arah macam ni. So, ini adalah A tambah B. Okey, ni vektor paduan. Okey, kalau hukum poligon, senang dia hukum poligon. Okey. Okey, contoh. Ni tak ada. Okey. So, kita mula daripada mana? Daripada P ni. P pergi ke Q. QR, S. Maka mula daripada P. Akhir dengan S. Jadi, anak panahnya mestilah daripada P ke S. Macam ni. Ni vektor paduan dia. Maka, vektor paduan ni P tambah Q tambah R tambah S. Macam tu saja. Okey, so ni contoh yang hasil tambah poligon. Okey, contoh. Ni tengok elok-elok. Ni QR. Sorry, ni anak panah. P ke Q. Okey. QR. Vektornya A. RS B. CT. ST C. Okey, so kita tengok dia nak apa. Dia kata vektor A tambah vektor B. Vektor A tambah vektor B. Mana A? A tambah B. Mula daripada A tambah B. Maksudnya QR RS. Betul? So, maka kat sini tengok. QR tambah RS. Jadi, apa hasil dia? QR tambah RS. Kat mana vektor paduan dia? Cikgu dah kata dah. Mula, akhir. Maka, kalau kita lukis sini, sini lah. Vektor paduan dia. Jadi, vektor dia QS. So, sini adalah QS. Atau, nak tengok dia, contoh kan. QR, RS. Ni, mesti sama ni. Mesti urut sama. Jadi jawapannya ambil yang awal dan yang akhir. QS. Okay. So kita tengok. B tambah C. B tambah C. B tambah C adalah RS tambah ST. RS tambah ST. Okay, kita cek dengan vektor paduan kita dengan kita buat sama ke tak. So RS tambah ST, kalau kita tak tengok daripada sana, kita tahu RS, ST ni S sama. So ambil awal dan akhir. RT. Okay, betul tak? Tadi B tambah C. So RS tambah ST. So mula R, akhir dengan T. Maka ni vektor paduan dia. RT. Okay, contoh. Nombor 3. QP tambah PT. QP tambah PT. Okey, QP tambah PT. So, kalau kita tengok QP tambah PT, PP dah sama. So, terus jadi QT. Yang ni pun sama. RT tambah TQ. TT dah sama. So, R Q. Baik.